apa ni ada perkara yang dia dengan isteri terpaksa hadir, maka saya ambil alih lah. Okey. Baik. Hari ini saya nak berkongsi sedikit ilmu yang pada pendapat saya telah banyak membantu saya. Saya dah buat ni dah 26 tahun. Okey. Dan sifu saya yang banyak memberi tunjuk ajar. Apa yang saya nak kongsikan ni dia dah tiada bersama kita, tapi apa yang dia ajar masih hidup dalam diri saya. Jadi saya mesti mengucapkan terima kasih kepada Gold Diamond yang saya kasihi, Gold Diamond Mr. Rudy Chin. Terima kasih. Dan pada pendapat saya dalam masa pengalaman saya 26 tahun dengan beliau, dan dengan apa yang dia ajar dan sebagainya, dan apa yang saya lihat, apa yang saya baca dalam dunia perubatan, tidak lari, malah it complements, ada added value dia kata. Jadi pada pendapat saya ia adalah satu ilmu yang perlu kita sampai menyampaikan. Jadi walaupun kalau kita dah tak ada, kalau ilmu tu dimanfaatkan, mudah-mudahan ada dia punya ganjaran, insyaAllah. Okey, hari ini saya nak cerita pasal kesihatan. Kita dengar cerita pasal kopi je kan, sedap je cerita pasal kopi. Nak jadi usahawan kopi je ke sampai tua ni? Alright? No, bukan. Seperti apa yang kata Siti tadi, ia adalah pembuka pintu hati orang untuk terima kita. Bukan terima produk sebenarnya, terima kita. Sebab apa yang kita jual ialah harga muka kita, integriti kita. Orang akan ikut kita, dengar cakap kita, habis duit keluar daripada poket dia kalau perlu, bila dia dah percaya dan yakin dengan ilmu yang kita sampaikan. Dan dia melihat yang paling penting ialah keikhlasan kita berfungsi. Okay? Jadi Gold Diamond Mr. Xie daripada Taiwan, dia kata ada dua kerja yang paling susah nak buat kat dunia ni. Satu, dia kata nak pindahkan apa yang dalam kepala kita ni kat kepala orang lain. Susah kan? Kalau komputer senang, masuk aja dia punya thumb drive ke apa kan, semua masuk keluar. Ni tak, kita pandang dari sudut ni nampak lain, orang pandang daripada sudut lain nampak lain. Tak ada yang silap, but because kita ni pandang daripada sudut yang berbeza. Jadi nak mencari satu, kata orang tu, titik penemuan, persetujuan, bukannya mudah. Kita datang Shangho meeting pun tak tahu, macam saya ni mungkin dah 1000 kali, tapi masih tak jemu, masih datang, masih seronok, masih banyak benda yang kita belajar. Itu yang dikatakan ilmu ni tadi, ilmu yang betul. Okay? So kesihatan adalah sesuatu yang dikatakan nikmat kedua selepas iman bagi orang Islam. Okay? Health is very important. Dan malangnya kesihatan dan masa adalah dua perkara yang selalu kita abaikan. Kita abaikan. Duit tak ada, boleh. Baru ni ada somebody share, dia kata yang cerita dekat China, anak dia bunuh ibu bapa dia yang eczema tu. So dia cakap apa? Kalau lahir dalam keluarga yang miskin, tak apa, mak bapak boleh kerja, keluar daripada kemiskinan. Tapi kalau lahir dalam keluarga yang eczema, maksudnya mewarisi penyakit eczema daripada parents, dia kena live dengan penyakit tu sampai bila-bila. So sampai dia bunuh parents dia, just because dia mewarisi eczema ni tadi. Tahu eczema kan penyakit kulit daripada parents dia. Jadi kesihatan ni sesuatu yang kita kena ambil serius. Jadi mungkin pendekatan atau apa yang saya nak kongsikan hari ini mungkin sesuatu yang anda rasa betul ke tak betul ke, tapi mari kita lihat dengan hati yang terbuka. Boleh? Okey. Poin yang pertama, kesihatan yang mutlak tidak wujud. Saya tak pernah jumpa orang yang 100% sihat. Siapa pernah jumpa orang yang sihat? 100% sihat. Budak baru lahir belum tentu. Tapi kalau 100 tahun dulu mungkin budak baru lahir sihat. Masa tu tak ada KFC, tak ada klorin, tak ada fluoride, tak ada chemical, betul tak? Mungkin dulu-dulu lah. Malah Rudy pernah cakap, kalau belajar iridologi, nanti kan saya tunjuk gambar dia. Kalau tengok mata, mata hitam kita ni boleh tahu penyakit kita. Dia kata kalau tengok mata hitam orang tua umur 100 tahun, dia kata sekarang, maksud tu bukan 10 tahun dulu, dia bezakan, bandingkan dengan budak baru lahir, mata orang tua ni lebih cantik, lebih bersih daripada mata budak kecil.
Ini dilema sekarang kita tengok, dia panggil immunodeficiency primer ataupun primary immunodeficiency. Budak-budak lahir mewarisi kelemahan organ-organ daripada orang tua yang ada masalah. Saya akan ada bagi contoh sedikit sambil saya bercerita ni tadi. Jadi jangan kita abaikan bab yang kalau orang kata saya jaga, saya bagi anak saya breast milk, saya jaga masa hantar saya, masa pregnant saya jaga pemakanan saya. Tapi kenapa anak saya sakit? So kita kena buat probing. Mungkin nenek budak ni ada masalah paru-paru, mungkin atuk dia ada masalah kulit, so dia mewarisi. Saya selalu bagi contoh kat orang, kalau orang tak percaya, saya kata awak pergi pasar, awak pergi bahagian jual ayam, awak pergi tengok ayam kampung, awak pergi tengok ayam yang komersial ni, awak tengok hati dia. Hati ayam kampung dan hati ayam yang cucuk ni, komersial ni, sangat berbeza. Hati ayam kampung kecil, merah, sangat mantap. Hati ayam kampung pecah, hati ayam moden ni pecah, biru, tak boleh jual dia kata. Tak boleh jual. Orang jual ayam tak boleh jual hati ayam. Ayam kampung cantik. Ayam kampung juga kalau kita masak tambah kasih. Kalau kita basuh pun dia tak busuk, tak bau semacam. Jadi yang itu kita tengok. So kalau ayam boleh macam tu, manusia pun boleh macam tu. Jadi ini maksudnya dikatakan primary immunodeficiency. Dan ini bukannya cabang ilmu baru. Saya baca dalam satu artikel tu, dia kata tahun 1876 lagi, sebelum AIDS lagi, dia orang dah tahu pasal primary immunodeficiency. Saya pernah baca buku iridology oleh Dr. Bernard Jensen. Dia kata ada satu perempuan yang tanya Dr. Bernard ni, kalau saya nak pregnant, saya nak anak saya tak ada penyakit, bila masanya saya start jaga saya punya badan? Dr. Bernard Jensen kata apa? 8 years ago, 8 tahun dulu, maksudnya sebelum dia pregnant, dia kena jaga dah badan dia, barulah kotor tu tak turun. Jadi kalau lelaki yang isap rokok, kalau nak wife pregnant, tak ada all those nicotine and all those things dalam baby punya embryo, dalam baby punya ni placenta, everything, berapa lama dia kena berhenti merokok? This is very serious lah. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, banyak sekarang penyakit budak-budak penyakit orang tua. Setuju? Banyak kita tengok sekarang ni budak-budak ataupun orang tua ada penyakit yang doktor sendiri tak tahu apa nama penyakit. Penyakit autoimun sekarang pun bertambah, makin banyak autoimun penyakit, nama-nama baru, that kind of thing. So ini adalah satu subjek. Itu sebab dia kata dunia akan melalui satu revolusi kesihatan. Right? Okay. So kesihatan mutlak tidak wujud. Okay. Secara umumnya orang yang berkata sihat lah. Macam mana orang yang sihat? Biasanya orang yang sihat, orang yang sentiasa inquisitif. Inquisitif. Dia orang yang lucu, macam budak-budak. Budak tak reti penat. Ini biasanya orang yang lebih sihat daripada orang yang moyok aja, kan? Dunia orang yang sihat. Jadi kalau kita tengok pada awal-awalnya, kalau kita kata tadi daya hidup dia bagus, okay, and then ingin tahu, lucu, pada peringkat permulaan, lama-lama nanti dia mula apa? Biasa dengar orang letih, siapa cerita tadi? Letih kan? Letih. Ada tu pula boleh jadi letih yang kronik fatigue syndrome dia panggil. Chronic fatigue syndrome ni letih melampau. Salah seorang dalam main saya, seorang guru, dia boleh terjelepuk aja dekat quarters dia, rumah tingkat 3, tak boleh naik atas dah. Dia punya jantung akan duduk dan dia sangat-sangat penat. So saya cakap dengan dia, doktor bagi dia ubat jantung, propranolol and all that lah. So saya cakap dengan dia, kalau you tak reverse, you tak perbaiki keadaan you, the next thing you akan dapat is panggil chronic pain. Dia kata, Kak Liza, chronic pain tu macam mana? Chronic pain, husband you tak boleh peluk you dah, sangat sakit. Anak you pun you tak boleh peluk dah. So daripada chronic fatigue boleh jadi chronic pain. Kita punya saraf dah jadi haru biru dalam badan. Okay, so daripada letih ni tadi, kita akan mula rasa sakit. Apa dia rasa sakit yang biasa? Sakit bahu, sakit lutut, sakit kepala, semua sakit. Bila sakit tu, orang Cina kata chi tak boleh lalu, tenaga tak boleh pergi. So apa yang buatkan dia traffic jam? Dalam banyak keadaan angin.
Tapi angin ni kalau pergi kat doktor, dia kata tak ada. Sebab pergilah X-ray ke, MRI ke, nampak tak? Saya akan cerita pasal angin banyak hari ni. Okay, and then Sarawak. okay, bila sakit tu maksudnya tenaga tak boleh lalu. Dah sakit. Okay, baik. Lepas daripada sakit tu tadi, apa jadi? Kita ni dah mula terganggu. Badan kita akan cuba keluarkan kotor ni tadi. So dia akan keluar dalam bentuk apa? Hingos, semua, kahak, batuk. Perempuan discharge. Saya masa kecil-kecil dulu, budak-budak perempuan tak kenal pun panty liners. Tak ada keputihan-keputihan. Sekarang boleh dikatakan, saya dalam saya kerja Giant, panty liners dia one of the punya barang yang sangat laris. So keputihan budak-budak perempuan yang busuk, dia sama macam budak-budak yang kena resdung yang hanyir. Maksudnya dia punya lendir tu dah jadi pekat, dah jadi macam nanah. Samalah adik-beradik dengan bisul. Itu tahu bisul apa? Balls. Okay, itu tanda darah kotor. Jadi dia darah dah kotor, dia akan jadi macam tu. Makin kotor, makin kotor. Right? And then selepas tu dia naik pangkat lagi. Okay, dia akan jadi apa? Gangguan emosi. Kalau budak demam nangis tak? Nangis. Kalau orang tua kena darah sakit, apa jadi? Semua tak betul kan? Jadi gangguan emosi, tangisan, marah, kecewa. Okay. Jadi masa ni hari tu Tyler cerita, dia panggil pre-illness state. Maknanya nak kata sakit, pergi hospital, doktor kata dia sakit, tapi dia rasa uncomfortable. So pre-illness, nak jadi penyakit lah ni, in the process. Tu dia. So masa kita dapat rasa sakit ni, anak batuk, demam, sesama, apa kita buat? Bukan orang cuang bola, orang kat luar sana lagi ubat So pergi doktor, ubat demam, ubat sesama, antibiotik, okay, ubat batuk. You tahu tak, government hospital dia tak bagi ubat batuk pada kanak-kanak dan orang tua. Tu dia punya etika. Tapi tak maaf cakap, hospital ataupun private yang ada motivasi keuangan, budak belum asma pun dia dah bagi steroid, Ventolin. Sakit lutut, cucuk manjang dengan steroid yang sakit lutut. Sedih kan? Tu dia tengok. Okay, baik. So kita ada choice, either healing, penyembuhan, nanti kan saya tunjuk dia apa ni gambar dia, ataupun you suppress. Suppress makan ubat lah. Apa sakit kepala ni? Panadol. Saya Panadol lebih 20 tahun. Dah tak load Panadol constant. Wah, ada tu pula apa lagi? Teflon. Apa macam-macam. Apa yang dia buat? Bunuh rasa sakit. Macam iklan kita tengok tu, tak boleh makan aiskrim. So makan, guna ubat gigi. Wah, dah boleh makan aiskrim. Cuma dia apa bahan yang dalam tu is to bunuh rasa ngilu. Tapi punca ngilu tu dia tak seliti. So kita kena think out of the box. Kita kena buat sesuatu. Baik, kalau orang tu pilih healing, jumpa orang Chong Ho, bagi makan produk, so anak dia makan NutriHealth ke, Lactoberry ke, dia berak-berak, dia hingus-hingus keluar ke hak lendir, demam dia kebah, sihat. Malah lebih sihat daripada sebelum dia sakit dulu. Tapi kalau dia pilih untuk suppress, dia naik pangkat kepada penyakit degeneratif. Ni dah ada nama. Pergi cek, kencing manis, okay, apa lagi? Buah pinggang lemah, lagi paru. Dan apa yang kita minta dijauhkan, yang paling orang takut ialah kanser. Tapi sekarang orang tak berapa takut kanser dah. Doktor kata kanser dia boleh bagi lagi racun, kemo, dia boleh bagi radiation lagi. Tapi sekarang ni doktor bengong dengan penyakit autoimun. Banyak penyakit autoimun sekarang, lebih 100 sekarang nama penyakit autoimun. So apa yang dia bagi, dia hanya boleh bagi steroid. Steroid kita tahu dia punya side effect, buah pinggang akan beban, hati akan beban. Itu dia. Baik. Terakhir yang kita tengok, selepas degeneratif penyakit ni akan berlaku apa dia panggil gangguan sistem saraf. Sistem saraf kita adalah sistem yang paling lambat mati. Kalau orang tu koma, saraf dia masih hidup. Itu sebab kita tengok kalau orang koma, keluarga dia kan buat cakap, sebab dia dengar. Jadi jangan kita abaikan sistem saraf kita ni, because sistem saraf kita ni lah yang perlu untuk
bawa maklumat daripada otak, kan saya tunjuk gambar dia, kepada semua sel-sel dan membawa cerita daripada sel-sel ni kepada otak. So saraf ni jangan kita suppress. Okay, baik. Baru ni saya ada tengok ada orang share video, tahu tak penyakit Parkinson, gigil kan. Lepas tu dia orang bagi orang yang Parkinson ni kayu basikal. Dia kayu basikal, dia main gigil tu hilang. Beberapa minggu dia tak kena gigil dah. So apa kaitan yang dia pergi kayu basikal ni tadi dengan gigil? Sama juga orang yang migraine, dia juluk tekak dia pergi buang air besar, sakit kepala dia hilang. Sama juga orang yang sakit lutut, dia dah buang air besar banyak, lepas tu dia keluar jalan dia laju, tak macam sebelum tu. Serius tau. Ada satu case dalam buku iridology ni, dia cerita satu mak orang putih ni, dia memang on wheelchair, tak boleh berjalan. Satu hari tu dia orang detect dia sakit perut. So lepas tu dia scan, oh ada problem perut, dia operate. You tahu tak, lepas operate, lepas dia dah sembuh, dia dah boleh berjalan. Malah saya ada satu kes di Bangi, dah meninggal mak dia. Mak dia kerja manis yang gangrene dekat kaki dia memang lama, lambat baik. Makan YK itu. Masa tu dulu kita ilmu pun kurang lah tentang pemahaman dan sebagainya. Satu hari tu macam mana saya cakap dengan anak dia, kata mak ni ada masalah perut tak? Dia kata mak dia memang ada masalah perut dah lebih 20 lebih tahun. Sampai bawa mak, lambat baik dia pergi gangrene. Jadi bila kita kata semua penyakit mula daripada perut, daripada usus, lepas tu rosak ke hati, memang betul. So hari ni kita nak buka benda ni, cerita ni. Okay, baik. Last sekali, selepas saraf, dia dipanggil keangkuhan. Angkuh. What is angkuh? Orang Cina panggil ada dua, keangkuhan yin dan keangkuhan yang. Orang yang yin ni, dia akan rasa dia menyusahkan orang, dia dah hidup dia dah tak guna, dia rasa rendah diri, very low self esteem. Itu yin dia kuat. Bagus tak? Tak bagus. Keangkuhan yang, ini biasa kita tengok, dia rasa semua orang tak betul, dia seorang aja betul. Biasa dengar tak? Tak ada yang nampaknya positif baik pada orang, ada je yang tak betul. Itu keangkuhan yang dia kuat. Picit sikit point perut dia, mesti dia menjerit. Memang dia sembelih. Semua mula daripada perut. Okay, alright. So kita mula first gambar tadi. Okay, kita nak sihat, kena gabung tiga-tiga ni. Kita kata mind, body and soul. Apa yang kita fikirkan, fizikal badan kita dan kita punya jiwa. Itu sebabnya spiritual, kepercayaan kepada Tuhan, okay, perlu untuk mentadbir diri bagi orang yang sakit. Kalau orang yang kena kanser, salah satu terapi dia, orang yang buat ni, yang holistik ni akan cakap kat dia apa tau? Okay, sekarang ni awak ingat semua orang yang awak benci, awak ada bunting, awak potong semua tali-tali yang menghubungi awak dengan orang yang awak tak suka ni. Dah potong belum? Saya pernah tengok ni sebab saya tahu. Potong. Esok buat lagi sampai dia dah sangat tenang. Dan memang betul, bila dia dah macam tu, dia punya jiwa dia dah bagus, dia punya kesihatan pun ada sekali. So secara spiritual, pada orang yang percaya pada Tuhan, okay, pun kita memang wajib percaya segala penyakit ni ada hikmah dia, ujian dia. Okay, baik. Mari kita tengok biasa dengar tak? Lepas minum kopi berdebar-debar. Tak boleh minum lah kopi Stronghold ni, berdebar-debar. Orang Melaka kita berdebar-debar. Okay, berdebar-debar. Next, sesak, mengah. Ada dengar kan? Tak boleh nafas. Next, tiba-tiba panik, tiba-tiba risau. Ada. Okay. And then selalu negatif. Dia nampak yang hitam je, tak nampak langsung yang putih. Tu sebab kita tengok orang putih, dia kata apa? Kalau kita bagi satu gelas air, setengah gelas tu bubur air, orang yang positif akan kata apa? Apa? Half empty.
the glass is half full. Half empty. Maksudnya gelas tu adalah separuh ada air. Banyaklah. Tapi orang yang negatif Half empty. half empty. Okay? Half empty. So kita kena belajar untuk bersyukur. Okay? Orang Islam percaya pada qanaah. Bersyukur. Tapi jangan ada asyik redha aja. Berserah aja. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Itu ulat. Burung pun pandai pagi-pagi bicik makanan, betul tak? Kan? Tak boleh. Kita kena berubah. Kita kena berhijrah. Okay? Sensitif. Sentak. Biasa takkan kawan kat office macam ni? Biasa tak? Ini penyakit tau. Ini bukan small matter tau. Okay? Sensitif. Sentak. Sikit-sikit kan snap. 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 Sampai orang takut nak cakap apa-apa dengan dia. Puji cantik pun dia kata tak boleh. Ya, okay. And then sakit-sakit, lenguh, lemah, biasa kan? Okay. Simptom yang biasa terjadi tapi selalu diambil ringan. Sebu. So bila sebu kita cakap apa? Acik banyak angin. Ya, memang banyak angin. Tengok tak cerita Piramli? Angin satu badan. Kan? You jangan ambil ringan masalah angin tau. Okay? Baik. Refleks tahu tak? Kita dah makan, kita rasa macam makanan tu nak keluar. Buat sendawa. Banyak sendawa. Orang putih kata apa? It's rude. Tu sendawa. It's good tu kentut. Kalau kentut dia suka. Orang yang sihat kena kentut berapa kali? 14. Andai. 14 kali. So 1 tahun kena kentut berapa kali? Pernah fikir tak? Dah berapa puluh tahun kita hidup? Saya dah 60 tahun. 60 tahun kali 365 kali 14. Okay. This is serious. Bila angin tak keluar, haywire. Orang lelaki tahu. Kan? Kalau kena angin pasang, apa jadi? Jalan tu dah tak betul. Kan? Boleh besar-besar. Orang kata, orang tua-tua kata nyawa kat situ. Orang perempuan, orang tua-tua dulu, apa dia jaga kita masa kita lepas bersalin? Baca buku tak boleh, tengok TV tak boleh, main jahit tak boleh, semua tak boleh saya dulu. Betul kan? Sekarang baru seminggu beranak, dah pakai make up dah pergi supermarket. Betul? Apa yang dia kata tak boleh tu? Apa sebab tak boleh? Sebab masa kita bersalin, masa kita pregnant, hormon kita berubah. Dan masa bersalin, ibarat kata orangnya, urat kita pun banyak putus. Nak betulkan balik hormon dan sebagainya. Memang masa tu kita kena manja. Duduk kena sopan. Lepas tu kena ikat kan. Kalau tak besok banyak spare tire. Betul tak? Tak boleh minum ais, tak boleh makan macam-macam. Sekarang, I tell you, malu tau. Orang Cina rajin berpantang. Saya punya tukang urut, dia urut perempuan Cina, bayar 3,500 tau. Yang berpusing tu. Saya dulu ikat dekat dapur, saya ke depan, pusing. Duduk. Tak ada spare tire. Betul tak? Tapi yang penting ni angin. Pernah dengar sekarang ni banyak ibu yang baling anak, tikam anak. Cuba tengok. Dia panggil apa? Postnatal depression. Kan? Orang Melayu panggil apa? Moroyan. Kan? Tak nak ambil berat ni. Angin ni. Saya pernah tahu, saya dulu rajin tiap tahun buat open house, tanya anak-anak. So saya chef lah. Dengan buat kita punya mock shark fin soupnya, dengan spaghetti bolognese-nya, berperiuk-periuk. Satu hari tu saya tak ingat bila, tiba-tiba saya punya perut ni tersangat sakit sampai suami pun dah risau. Sebab apa? Semua dah letak tu untuk kita ni kan. Saya dah pergi, saya ambil saya punya kayu shiatsu saya tu, saya pergi ke bilik sorang-sorang. Sebab kita pun dah tak tahu apa nak buat, tak tahu apa sebab rasa tak kena perut ni, keras kan. Saya pergi masuk kat bilik, lepas tu saya start buat tapping perut saya. Buat. Lepas tu lebam. Lepas tu start ada rumbling perut. Rumbling, lega. Kencing buang air besar.
So, jangan buat main pasal angin ni tau. Dan for your information, ini semua adalah tanda angin sudah banyak dalam badan. Ditambah lagi kalau apa? Oh, banyak angin. Saya minum 100 plus. Sebab apa bila minum tu kan? That is already carbon dioxide. Betul tak? Lagi ditambah angin. Ada pula orang yang lebih berhati-hati. Saya beli apa tahu? Halia bentung. Mahal kan? 1 kilo RM20. Kan? Buat minum. So saya kata, you minum air halia bagus tak? Bagus. Senawa. Lepas tu, baik tak? Itulah, kena buat jugalah hari-hari. Saya kata sebab you punya kilang angin, you bela elok kat perut ni. Listen carefully. Orang yang sihat bawa najis 20 pound. Kenapa pound? Buku tu dah berapa puluh tahunnya buku, tak ada kilo. So it becomes 9 kilo. Okay. So saya ingat Kak Mok tak datang my downline. Dia pergi buat prospecting. Dia cerita dengan satu haji ni kat kampung Malaysia Tambahan. Ji, saya balik daripada rumah upline saya. Tahu tak upline saya cakap apa? Orang sihat yang tak ada penyakit ni, dia bawa najis 20 pound. Kau ni Mok, dia kata nak lakukan barang kau, macam-macam buat kau cakap dia dah. Tapi dia memang very big. So kalau dah besar ni, jantung risiko dah. Dia tak dia kata, yalah, apa kau ada? So Kak Mok ni pecah, fiber, protein, linzi, semua bagi. Nak tahu ceritanya, satu hari tu dia kata dia duduk kat toilet, punya dia seronok, tak sampai 5 minit dia dah boleh buang. Dia kata dia jurit, Alhamdulillah, dia kata. So happy kat toilet. Jadi saya selalu cerita ke orang, ada seorang downline saya, seorang Habib ni, dia cerita, ini cerita betul tau, tu dululah. Ada raja ni, dia makan tercekik. So orang ni tanya, kalaulah dia kata 1 gelas air ni untuk minum nak hilangkan cekik ni, dia kena serahkan separuh daripada negara dia, sanggup tak? Cekik kan? Sanggup. So dia kata apa? Dan minta maaf cakap, kalau dah masuk dalam badan, tak boleh keluar. Dia tak sebutlah yang kecil ke yang besar kan, tapi dia kata tak boleh besar. Perlu lagi 1 gelas ubat lah ibaratnya, dan kena serah lagi separuh tahta kerajaan dia. Sanggup tak? You rasa kalau you sanggup tak? Jangan buat main tau. Kalau tak boleh kentut, kepala sakit, tu orang tengok migraine, dia boleh ikat dia punya kepala ni, ya. Siapa tu? Abby Yus. Dia dulu makan lenzi. Pelawak. Dia sangat teruk migraine dia. Ada tu sampai hantuk-hantuk kat dinding migraine. Puncanya perut. Dia kata tak keluar kat sini, dia naik ke atas. Kalau you belajar iridology, belajar kat mata, kalau you tengok banyak, dia panggil radii solaris, dia punya line-line kat mata hitam ni pergi ke atas, kita jamin lah orang tu mesti selalu sakit kepala. Kalau line-line tu banyak pergi ke kaki, memanglah ngidap sakit kaki. Ya. So what comes in must go out. Okay. Kalau kotor-kotor tak keluar, makanlah bapak apa-apa nutrition pun, nak serap tu tak ada tempat dah, sebab dah keras, dah cakey, usus kita dah tebal, maka buang duit aja makan macam-macam. Tu sebab Rudy kata kita makan kan, apa sebab? Nak hidup. Tak makan bulu mati kan. Nak hidup berkualiti, makan makanan tambahan. Kena suplemen nowadays, sebab vitamin minerals tak cukup dalam pemakanan kita. Kita perlu suplemen. Baik, dia kata, kalau nak hidup lama, you want to live long, get rid of the free radicals. Keluarkan kotor-kotor yang dah banyak berselihat dalam badan kita ni. Dan mulanya daripada ANGIN, angin. Okay, baik, next. Satu per 3 rakyat Malaysia ada masalah gangguan mental. Downline saya tak datang cikgu. Dia kata, Kak Liza, guru-guru sekarang ni paling banyak masalah mental.
Nak kan? Betul. Baru ni saya baca, dia kata yang siapa yang gila main game tu, game-game komputer tu pun dah nak arah ke situ tu. So sekarang ni budak-budak tolong larikan daripada gadget-gadget. Bawa keluar, main lumpur, main apa, macam orang zaman dulu balik. Kena balik. Ajak anak-anak main real games. Bukannya yang ni semua. Okay, baik. Doktor pula, bila kita kata tadi kena masalah tu, dia kata apa? Ada nama dia, gastrik. Good. Ada yang salah faham dan kaitkan dengan mental. So bila gastrik ni dia kata apa? Oh, asid lebih dalam perut. Itu sebabnya. Kan? Betul tak? Dipanggil irritable bowel syndrome. Radang. Usus kita dah merah. Sebab apa? Patut makan tak makan. Ya tak ya? Perut kita keluar asid. So dia hakis dinding usus. Lama-lama besok bocor. Bocor dia panggil leaky gut syndrome. Dia berlubang. So kita makan udang, makan sotong, air udang, air sotong tu keluar. Lepas tu kita punya sel imun ni pandang, hai, apa ni aku tak kenal pun, dia attack. Itu yang jadi eczema. That's what eczema is all about. Tapi bukannya kita tepek dengan steroid cream kulit kita. Kena bersihkan perut balik, kena tampal balik usus yang dah ada bocor-bocor tu. Hati kena bersihkan balik, semua kena balik ke asas. Kena dapat balik yang ini. Reversal. Okay. Yang gastrik ni tadi dia bagi apa? Tahu tak dia bagi air ubat kapur tu? Saya dengar kan? Sebenarnya dia bukannya terlebih asid. Dia kekurangan asid. Bila perut kita kurang asid, tu sebabnya kalau ikut sunnah, jangan makan nasi berulam air. Bila kita makan nasi berulam air, asid jadi apa? Jadi lemah. Bila lemah, dia tak hadam makanan tadi. Bila makanan tak hadam, dia akan basi. Basi dia punya byproduct angin. Betul tak? Itu sebab kata makan mesti kunyah banyak kali. Berapa kali? 40. Berapa orang yang kunyah 40 kali? Kalau dalam perut kita ni ada blender kan, tak apa. Tak ada. Tak kira lah you CEO ke, rumah you berjuta ke, you kereta you Lamborghini ke, you telan saja, tak ada duit, tak ada kekayaan you yang boleh tolong you untuk sejahterakan apa berlaku sampai dia keluar ataupun tak keluar perut kita ni. That's why we must know what is urgent, what is important. We must understand. Jangan pasrah dengan kopi saja. Mas, naik, angkat, kena target makan YK1, YK2. Okey, dengan salah faham ni, doktor akan kata, bila dah debar kan, jantunglah, hantar ECG, buat cek darah. Tak ada pula masalah. Kan? Lepas tu dia kata, oh mungkin thyroid, hormone imbalance. Ramai sekarang kita tengok. Lepas minum kopi, wah seronok, makin kurus. Lepas tu, berdebar, doktor kata thyroid. So dia kata minum kopi dia thyroid. Kata no, you have the problem already. Bersyukur gizi dalam kopi tu dah highlight your problem. Okay? Alright. That's why, bila orang kata I ni sakit, you cakap kat dia no. Bila you rasa sakit, tahniah. Bila you rasa sakit, actually sebenarnya you akan sihat lepas tu. Rasa sakit is satu tahap untuk dapat balik kesihatan. Okay, jangan surprise. Kalau kanser, masuk tahu colonoscopy. Kan, dia check, dia masuk daripada atas, masuk dari bawah. Boleh luka tau. Penat. Janganlah minta dijauhkan. Jangan tengok bukan kanser pun. Tengok puncanya apa? Angin. Duit dah habis. Dah beribu-ribu. Okay, next. Okay, mari kita tengok. Kalau perut sensitif, radang. Gastrik, ulcer mulut, ulcer perut. Budak-budak pun sekarang ni ulcer mulut lah. Tadi sampai tanya dalam grup. Budak, dia kata guna green tea kita kena ulcer. Apa sebab? Boleh tak guna green tea ni? Boleh ke kena berterusan? Kenapa guna green tea ni? So saya cakap dengan menantu saya, cuba tanya dulu pakai ubat ini apa. Kalau dia guna ubat ini yang ada macamnya colour mungkin. Lepas tu tanya, kata dia punya metabolism dia, perkumuhan dia macam mana. Because kalau ulcer mulut ni tanda badan kurang oksigen. Jangan ambil ringan. Bila kurang oksigen, anemic
yang paling bahaya ialah otak. Paling bahaya ialah otak. Because paling tinggi, paling jauh untuk sampai oksigen. Right. Okay. Nanti berdarah. Buang air besar, berdarah. Kalau ada kes kanser, bermula doktor kata bukan kanser, hanya buasir. Lepas tu rupanya kanser usus. Ada tu bukan kanser, cuma resdung, lantas jadi kanser hidung. So jangan kita ni pasrah atau berserah hanya jadi statistik. Okay, baik. Kalau sistem pernafasan, radang ni tadi boleh buat sistem pernafasan kita jadi sempit. Bila sempit, oksigen cukup tak? Anaphylaxis sebenarnya boleh bawa makan, jangan buat main. Alah pada makan, boleh kena sesak nafas. Kan? Kalau berlaku dalam because of pemakanan ke apa ke, kita ada YK kat rumah, YK tu kat rumah, dan buka pros bagi, every hour bagi. Benchmarknya sampai dia start to berak, perkumuhan dia start to move. Macam Siti husband dia ITP. Doktor kata suami awak boleh meninggal anytime. Saya cakap you pergi Chonghu, you pergi beli YK Lizi. Lepas tu dia cakap dengan Zali, Kak Liza kata mesti makan sampai berak. Zali kata tak boleh berak. Siti kata mesti boleh berak. Bergaduh pasal berak. Okay. Baik, betul. Bila dah berak, platelet naik balik. Kalau orang denggi pun, bila dah berak, demam kebah. Fitrah. Okay. Baik. Kahak, hingus, bersin, gatal-gatal. Biasa dengar kan? Okay. Ini bila sistem pernafasan dah radang. Okay. And then bengkak. Restum. Sinus. Bengkak kan? Okay. Ni dia dah radang. Radang tu datang daripada perkataan apa? Meradang kan? Meradang. Jadi kalau meradang tu nak buat macam mana? Nak ambil ringan lagi? Tak boleh ambil ringan tau. So radang ni serius. Perkataan disease datang daripada perkataan this is, tidak selesa. This tu tidak, is tu selesa, tidak selesa. So kat mana kita sekarang ni? Nanti kan kita tengok. Baik, next. Jantung berdebar-debar, palpitation. Aku tak minum kopi kau, Nazri. Aku punya pernafasan tak ada masalah, aku okey je. Minum kopi kau, aku punya jantung tup-tup, tup-tup, tup-tup. Worse still, ritma jantung lari. Dia punya jantung tu macam stop. Arrhythmia. Bukan salah kopi, tapi dia memang ada masalah dalam badan dia. Tahniah cakap kat dia. Dia dah scan your problem. Okay. Radang seluruh badan. Bila badan, suatu badan dah jadi panas. Okay. Panas dalam, orang Cina panggil asam. Okay, betul, asam. Bila dah panas badan, blood pressure naik, tengok high BP. Pergi klinik, doktor bagi ubat darah tinggi. Bukan darah tinggi pun. Pasal satu kes terus masuk ICU Hospital Kelang. Doktor marah. Dia kata kenapa doktor klinik tu bagi dia ubat darah tinggi? Sebenarnya bukan darah tinggi. Dia stres dan badan dia dah radang. Ni risiko dia tau. Kita bukan nak pijak kaki doktor. Minta maaf cakap. Tapi kalau boleh lah, kita tak nak serah keluarga kita kepada just that. Kita kena ikhtiar. Ada juga saluran darah jadi sempit, pada bengkak pun blood pressure boleh naik. Okay? Radang boleh naik, bengkak boleh naik, kembang. Saluran darah tu jadi tiba-tiba kembang, jadi BP turun, hypo. Bahaya tak? Boleh pingsan, boleh hitam. Betul. So si pola ni tadi yang doktor bagi ubat darah tinggi, yang bukan darah tinggi pun, dia jadi hypo. Hypo pun boleh bawa maut. Saya punya sepupu meninggal. He was somebody dalam forest ni, very brilliant student sekolah sains 99 ni. Meninggal muda. Isteri dia seorang doktor. Low blood pressure, naik kapal terbang daripada Sabah, pasal dia forest, bagian forest. Kapal terbang kan tinggi kan, kita udara nipis kan. So sampai ni dia dapat ni dan he passed away. Muda, he is 1 year younger than me and he died many years back. Okay, very sad. Baik.
simptom-simptom yang saya tunjuk tadi banyak ada kepada orang yang ada eczema, ada asma, ada migraine, ada semunggut yang teruk, ada GERD, ada thyroid, ada masalah stres dan ada masalah keturunan. So, kalau you jumpa orang yang dia kata, tanya pasal penyakit-penyakit ni, you have to buat probing. You have to tanya asal-asal dia. Macam mana masalah dia, metabolism dia, tidur dia, makan dia, bagus tak bagus, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Semua kena tanya. Sebab kita bukan jual cendawan We are in a very serious business. Kalau you nak you punya PV setiap bulan ratusan ribu, tak perlu nak kata orang tu you nak kena cari orang baru setiap bulan. Orang yang sama makan daripada 20 tahun dulu, dia dah makan makin bagus, dia dah jadi confident, dia dapat the good result, dia dah bagi apa tahu itu yang tu kan, apa-apa pun Lindsay, apa-apa pun Lindsay, anak cucu semua Lindsay. Why? Because you have done a good job. Itu yang penting. So dia kena dapat ni. Baik, next. Kalau saluran darah radang, siapa tadi? Lebam tanpa sebab. Our younger. Okay, lebam tanpa sebab. Jangan ambil ringan. Nanti bukan nak cakap apa. Salah satu tanda leukemia, orang yang mudah lebam. Kita tahu leukemia apa? Sel darah putih dia ramai kan. Bukannya bagus. Walaupun sel darah putih ni askar, tapi dia dah over. Sel darah putih yang tak sihat. So, even leukemia boleh reverse. So, you have to think. So, kalau satu hari besok orang kata, how come sekarang nampak radiant, cantik, sihat dan sebagainya, that means you punya organ-organ dalam dah lebih, dah normal, dah boleh buat kerja. Hati dah produce good blood. That's the idea. Bintik-bintik merah di kaki. Ada orang kan, tapak kaki dia extra merah, tapak tangan dia extra merah. Cuba tengok online ni tapak tangan macam mana. So, jangan ambil. Ingat benda tu biasa. Pecah darah ni macam taik lalat dekat tangan dada belakang. Selalu kita tengok orang ada. Dia macam ada darah dalam tu. Macam taik lalat. Radang. Your body is giving you signal. Hidung berdarah. Berapa? Hidung berdarah tanda apa? Kurang oksigen. Hidung darah tanda apa? Hati bukan. Semua balik ke situ. Okay, next. Okay, kalau dia radang dekat otot. Kalau kita tengok orang kan, kalau duduk kan kaki dia tak boleh diam. Goyang lagi sakit dia makin lagi goyang. Goyang. Kenyat mata. Saya ada satu kes budak barah otak. Dulu dia suka kenyat mata. Okay, kawan saya sama kerja bank, saya nak cerita dulu. Dia suka berdehem. Sentiasa berdehem. Saya dah berhenti kerja, saya dah buat syawal full time. Satu hari dia cari saya balik. Masa tu kami kerja bank, dia dah naik pangkat. Masa tu Kuala Bank dah juga RHB Kelang. Dah naik pangkat jadi pegawai. Confirm kanser paru-paru. So, bila dia berdehem, terlebih berdehem tu, seolah-olah satu habit. Jangan ambil ringan. Bila dia denyit mata ni, okay, it's a signal. Kerap kencing. Batuk kencing, ketawa kencing, nak keluar kencing, berhenti R&R kencing. Undi kencing tak boleh simpan kencing. Radang, dia keras. Dia sepatutnya macam melon, simpan, lepas tu kencing puas. Tak ada rasa macam sakit dan sebagainya. Okay, baik. Mudah cedera. Senang sangat. Terlanggar sikit cedera, tengah sikit cedera. Kadang-kadang kat meja pun terlanggar. Actually, tak synchronize. You punya saraf daripada otak dan you punya tangan tak online. Itu sebenarnya yang berlaku. Tak online. Okay. Sakit pinggang, sakit belakang, sakit tengkuk, ada yang kena slip disc. Ramai yang kita dengar yang dapat slip disc, doktor cakap apa? Boleh sampai Singapura. Doktor kata boleh operate tapi 50-50. Sanggup ke operate tapi 50-50? Dia tak sanggup. Boleh makan Lindsay, saya 10. Kalau Lindsay 20 polen, I think 100 cerita tu. After 3 months, keep this aside. Lutut, sendi, berderup, berderak. Saya ada macam ni. Saya kalau pergi outstation kan, kadang malam nak tidur kan, saya selalu dengar outline saya. Kita duduk kat bilik kan,
kan lagi exercise cycle kaki in the air kan. Saya punya lutut kan. Kalau doktor kata apa? Nak tak ada apa? Tak ada grease. Saya pernah ada hairline fracture, jatuh ya, dan hospital Sungai Buloh kata kena plaster. Wah, seronok plaster, semua hidup tak pernah plaster. Dah tua jadi nenek ni kan. Plaster lah 3 minggu. Tahu kan plaster? Cucu pun datang sign. So hari yang patutnya boleh buka tu, kita ingat kita lepas tu bangun terus jalan lah. Ya Allah, buka aja sakit kaki tu macam dah tak boleh nak command. Otaknya tak boleh beritahu. Jadi gerak. Apatah lagi nak suruh gerak. Ya Allah, tu sebab orang pergi fizio tau. Tapi saya doktor tak suruh fizio. Dan lepas pada tu saya semayang duduk, saya tak boleh ini semayang macam biasa. Memang sedih. Tukang urut saya tau, dia cakap apa, Kak, saya tolong Kak tapi dia kata memang sakit. Tapi terpaksa Kak. Saya kata dengan dia, no, saya paling sedih. Saya kata saya tak boleh sujud. Sujud maknanya saya punya dahi tak boleh dekat ni. Because that is our ultimate action dalam solat. So dia kata saya boleh tolong, tapi akak kena tolong dia sendiri. So masa dia urut saya, jerit tu, air mata keluar tu semua tahan lah. Sampai saya boleh semayang macam biasa lagi. Memang masa diurut tu sangat-sangat sakit. Sangat sakit tu masuk apa? Traffic jam. MT tak boleh lalu. Angin banyak. You tak percaya, cuba pergi urut. Sedap je. Lepas tu orang yang tukang urut pun kadang-kadang kan. Kita pun kadang-kadang angin kan. Lepas tu masa dia urut tu, masa tempat sakit tu, memang ada macam ada ni. Macam ada what's the word for it? Macam ada lam. You pecahkan lam tu, sampai dia hilang, dah tak sakit dah. So daripada tak sakit dulu, kita tak ada masalah. Lepas tu dia start ada benda yang dah ganggu ni tadi. Jadi bila angin ni tadi dah traffic jam, darah tak boleh lalu ke bas, kelenjar tak boleh lalu gatal, saraf tak boleh lalu sakit. So apa kita kena buat? Bukannya sapu ubat, bukannya makan ubat untuk cairkan darah, kita libas saja kita punya ni. Kalau you rajin pergi mandi air panas, you tengok Cina-Cina, even Chinese, China, from China, kalau dia mandi air panas, saya tengok dulu masa dekat rumah Nazri ada tempat air panas tu, dia orang bawa good morning towel, tahu good morning towel, dia akan kipas belakang kawan dia sampai merah-merah ni. It's actually untuk jalankan ini. So once all the yang traffic jam tu hilang, sakit tu pun akan hilang. So sakit ni tadi nikmat. Boleh rasa sakit, congratulations. Tapi you kena buat sampai sakit tu hilang secara semula jadi. Angin tu dah hilang, sakit tu hilang. Bila angin dah hilang, kepas pun hilang. Okay, so you dapat balik kentut sampai 14 kali insyaAllah. That's the tanda dah angin keluar. Okay, bukannya gendam tapak kaki, air jadi warna-warna, lepas tu kata baik sorry, tak maaf cakap you really got to see the physical toxins tu keluar yang hitam masuk dan sebagainya. Okay, otak hyperactive. Biasa tak tengok sekarang budak-budak hyperactive. Ramai kan, saya kena cepat hyperactive, tak bagus Baru ni saya kat Johor, ya Allah, World Cup saya kenduri, dia boleh melompat-lompat. Ayah dia tak tahu je. Saya tengok fikir, apa salah ayah ni macam ni. Rupanya anak dia ni autism. Lepas tu, esoknya tu saya pergi, dia boleh tolak saya ni menyaris jatuh. Budak, I think about 5, darjah 5. And dia buat muka dia je. Saya kata, bayangkan saya stranger, dia boleh kita boleh terasa dia punya impact pada diri kita. Bayangkan keluarga dia macam mana. Takkan percaya kalau anak buah dia nak jaga tau. Betul tak? So hyperactive is not good. Budak yang hyperactive ni, you boleh letak dia dalam bilik, you bagi dia satu kursi je pun. Betul? That's hyperactive, right? Okay, panik, risau, bukan-bukan, tak boleh buat keputusan. Kalau you tengok kan, sekejap nak pergi Aeon, sekejap nak pergi Giant, sekejap nak ini, sekejap ni kan, angin banyaklah badan dia tu. Okay, tak boleh buat keputusan, gemuruh.
Kalau orang suruh cakap kat depan kan, rasa dada tu tuk. Okay? So next time bila saya suruh datang testament ni, jangan kata tak boleh. Tak boleh saya kata you adalah gemuruh. You suka ke? Doa tak nanti jadi thyroid ni, problem thyroid. No, you mesti ke depan. Okay? Mesti ke depan. Biarlah sampai ke sini tak pernah cakap pun. Orang mesti tepuk tangan je. Semua tepuk tangan. Masya Allah, you very good people. Alright, obsess. Ada orang yang obsess? Obsess kumpul handbag mahal. Selingan. Obsess dengan macam-macam lah obsess Dia macam taksub sesuatu. Penyakit tau. Angin banyak nama dia tau. Angin. Pemarah. Siapa suka orang yang pemarah? Tak ada apa suka kan? Okay. So bila you dah lama makan produk, orang tengok sekarang ni asyik senyum that means you punya badan you, angin you dah kurang. Angin jahat ni. Okay. Mudah putus asa, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, susah tidur, pelupa, gagap, lidah kelu, otak laju. Nak cakap sesuatu tapi apa yang dia fikir tu dengan apa yang dia cakap tak sama. Angin tau. Kelakar kan? Tapi this is the truth. Okay? This is the truth. Right? Sebab kata penyakit mula daripada perut pergi ke hati, kena sejahterakan ni. Because perut is our second brain. Perut bersih, otak kita pun bagus. Okay? Saraf, kebar-kebar, semut-semut. Tangan, radang. Kalau tangan, maksudnya tengkuk dengan bau. Orang yang breast cancer saya biasa tengok. Kalau dia punya lump kat belah kiri, saya buat tapping kat sini ataupun kat urut, tanya lah dia. Kalau dia punya breast cancer, tanya dia, boleh angkat tak tangannya? Memang dia kata dah berapa bulan dah susah nak angkat. So bila energy tak boleh lalu, right, maksudnya darah pun dah tak flow, right, rasa dah banyak gelembung-gelembung angin keras, maka jadilah tumbuhlah sesuatu. Pasal kanser tumbuh bila oksigen tak cukup. Carpal tunnel syndrome. Ini sakit kan? Makan lazy, belakang sakit. Apa saya buat? Saya pergi lipas di belakang dia. Buat lebam-lebam. Lepas tu, baik dia punya carpal tunnel syndrome. Doktor nak potong sana, potong sini. Kalau dibaca medical books, dia kata orang kena carpal tunnel syndrome ni saraf berebut tempat kat sini nak lari. Ada satu kes dulu, dia sentiasa kena pakai macam sarung jari. Kalau tak pakai nanti sakit. Saya suruh dia buka, saya kerjakan daripada tulang belakang, saya kotok-kotok, berketul-ketul, lebam-lebam ni sampai ke sini. Buang dah, tak pakai. Doktor kata kena potong, nak kena operate. Tanya dia kat mana nak operate, doktor pun tak tahu. Sebab dia tak tahu saraf tu traffic jam kat mana. Kalau x-ray pun angin tak nampak. Yang block di saraf is angin. So sejahterakan angin ni tadi. Okay, baik. Kalau tapak kaki kebas, radang tulang belakang. Kebas kat kaki, dia mungkin kat sini. Sebab ada anak kita tengok orang jatuh, lepas tu tak boleh jalan kan, lumpuh kan. Sebab kita punya saraf semua kat sini. Kata-kata ruam-ruam, ini pun saraf. Bila badan kita ni banyak angin ni tadi, radang ni tadi, kita punya saraf akan keluar chemical. Pernah dengar perkataan histamine? Histamine release. So doktor bagi apa? Antihistamine. Antihistamine. No. You kena Jangan saya tu, sebab saya kata dalam grup, saya tak nak dengar dah orang tanya penyakit ni boleh makan produk ni ke, nak kena makan macam mana. Saya tak nak dengar dah. You jangan, kan sebab saya kata know your enemy. Okay, you sejahterakan badan you. SARS ke, MERS ke, H1N1 ke apa ke, it's not a problem. Itu sebab hari tu tengok kat TV, dia kata dah 23 orang meninggal di Arab Saudi MERS. Kan yang dia kata kononnya daripada unta ke apa tu. Dia kata simptom dia daripada sesama hingga SARS. So virus yang sama, ada orang sesama je. Virus yang sama boleh buat sampai dia punya paru cair, buat maut. So it is not the virus. Kencing tikus. Dulu tikus tak kencing. Kencing kan? Angin. Masa Jepun hari-hari makan ubi. Kenapa tak angin? Orang lain boleh makan udang satu pinggan, awak makan udang satu ekor dah kena pergi cucuk. Katal. What is wrong? It is not the udang. It's your body.
Kalau your immune system is good, okay, tak kira lah apa kuman kat luar, apa virus, like especially virus antibiotic will not work. Sekoyan lah antibiotik bagi, will not work. It's your immune system. Immune system Allah bagi, Tuhan bagi kat badan kita. Dah memang cantik lah. Pandai basuh baju nak guna air bersih. Betul tak? Kereta mana nak servis? Yang masuk dalam perut ni apa? Tak apa-apa kan? Yang itu yang kita nak betulkan sekarang ni. Kalau lah kereta rosak atau tak servis atau tak jaga, banyak duit boleh tukar kereta. Kalau badan dah rosak, ada ke? Boleh beli. Boleh beli buah pinggang jantung mana-mana ada. Pernah dengar? Tak pernah kan? So, you must know what is urgent. You must know what is important. Okay? Baik. Ni dia. Ni tahu apa tak? Tulang belakang. Daripada atas sampai kat sini. Okay? Tak ada masa untuk kita cerita. Tapi, ada masalah kat sini, boleh memberi simptom daripada sakit kepala sampai sembelit, sampailah buah pinggang, gallbladder, jaundice yang kuning tu, masalah hati, semua kat sini. So dia kata apa? Every cell of your body has a nerve component, saraf. Sebab arahan daripada otak yang pergi kat kita punya thyroid, kat kita punya pituitary gland, kat kita punya kita punya pancreas untuk keluar hormon-hormon ni tadi. Bila dia tak sampai sebab dah traffic jam, so tak cukuplah hormon keluar. Jadi hypo, terlebih hormon, hyper. Dah kuat sangat makan ayam kan? Ayam yang bagi hormon nak kasih ayam cepat-cepat besar kan? So kita makan. So kita pun dah terlebih hormon. Orang lelaki nak pakai skirt, orang perempuan dah tomboy. Saya tengok air tu baru ni, saya pergi toilet kat mana, saya tengok budak ni rasa nak tahan dia. Kau perempuan ke lelaki Honestly, I was so shocked. It's like an impulse. Saya was so shocked, so sad tengok macam. Okay, okay, next. Ni nampak lagi. Saya cakap dengan Nazri masa jumpa gambar ni, saya kata bagus lalu masuk ke yang bling-bling ni. Sebab daripada otak saya tengok dia pergi ke mana? Tak boleh ada traffic jam ni. So siapa yang tak boleh tidur tempat yang keras lama, sakit, maknanya berseligat angin banyak kat belakang you tau. Janganlah seronok sangat tidur dekat tilam yang empuk-empuk. Jangan. It will not help you. So kalau sampai masa besok you kata saya dah boleh tidur dah atas tempat keras, tak sakit, tahniah. That means arahan daripada otak boleh sampai semua organ ni. Organ ni tak akan boleh buat kerja dengan betul kalau tak dapat arahan daripada CPU kat atas tu, komputer otak ni. Takkan dapat. Betul tak? See? Alright, next. Simptom lain. Ini saya asingkan sebab apa? Dia berkait dengan banyak perkara. Mungkin berkait dengan hati, mungkin berkait dengan, jadi bukan organ-organ yang spesifik. Selalu muntah, susah tidur, tiada selera, asyik suka nak manis je. Ada orang yang craving nak manis. Okay? And then tersadung, mudah langgar barang. Slow learner, budak yang ataupun orang tua yang lambat belajar. Okay? Gangguan ingatan jangka pendek. Kalau tengah semayang lupa rakaat berapa dah. Biasa dengar kan? Jangan ketawa. Okay? That means something is wrong. Right? Then lupa kunci. Lupa yang kita cakap tadi. Tak cakap apa. Lupa nak pergi mana. Serius. Jangan lupalah kita ni suami siapa sudah. Problem. Okay, next. Nak boleh tak? Okay. Pantanglah sikit makan minum. Semua yang manis, yang lemak, yang sedap, racun. Okay? Yang pahit, that's why kita pahit. Benda yang pahit bagus, bersihkan hati. Hati kita suka benda yang pahit. Okay? Pantang makan minum. Kenalah makan makanan yang nutrition. Pollen kita must take. Nanti you tengok Gold Diamond Mr. Susanto, dia makan pollen dah berapa puluh tahun. Tengok anak dia macam adik dia, sangat handsome.
Okay, so pollen, segala vitamin, minerals, enzim ke enzim semua dah lengkap. Sekarang kita dah ada e-learning, right? E-learning so tengok banyak information tentang produk ada di dalam e-learning, right? Okay. Detox. Okay. Selagi tak keluar kotor, nutrition tak boleh masuk. Don't waste money. So kena detox. Kau kata, boleh tak saya hanya makan pollen? Saya tak nak makan linzi. Saya cakap, boleh. Kalau you yakin you tak ada benda kotor dalam badan you. Okay. Badan you, duit you. Okay. Elakkan stres. Boleh ke? Susah kan? Saya syorkan banyak berzikir. Okay. Stres. Dan sentiasa bersyukur. Hari ini lebih baik dari semalam. Moga esok lebih baik daripada hari ini. Okay. Janganlah dah 10 bulan pun main kopi sekotak je sebulan. Janganlah. Tolong more people. Do the business well so that you dapat makan produk lain. Okay. Dan ini radang ni apa dia punya simptom? Bengkak, merah, panas, sakit, gatal. Biasa dengar kan? So biasa kita buat apa? Ubat. Okay. This one is just telling us, our body is telling us, please do something. Ada alien dalam badan aku ni, yang dalam ni, yang kau kena bersihkan. Pilih untuk heal, bukan suppress. Okay. Angin ringan bunyinya, ramai yang mengakuinya, tapi tidak ramai yang tahu bahaya jika tidak diselesaikan. Bila inflame, diperam, penyakit yang boleh membawa maut pun akan jadi. Mula daripada angin. So, kalau kita makan produk, kalau nak bersihkan, you mesti reverse sampai dapat yang tadi yang saya bagi senarai tadi. The reason saya bagi senarai panjang tu is for you to welcome debar ke tadi guam ke apa ke tahniah, because that is the acute stage, peringkat awal. Okay. Bila yang dah jadi penyakit tu, dia dah jadi apa? Dia dah jadi kronik ataupun degeneratif. Irritants, ketidakselesaan tak dipantau oleh sistem imun dan perkumuhan. Jadi kita punya produk dapat kerusakan untuk sistem imun, right? And then kita dapat liver cleansing. We have the best product already. Okay? Do the business with the best attitude. That's all. Do the business with the best attitude, because Dr. Chen tak boleh cerita kat semua orang tentang how good his limousine is. How we do justice to him is to cerita kat orang macam mana result produk kita, bagus tak bagus, what he can do. Okay, dah berapa tahun? 19 tahun. Belum ada lagi produk lain yang boleh dapat 5 on the immune system, 2 on the liver. What are you doing about it? Apa yang kita buat? Adakah orang kanan kita sedang mari kita tahu benda tu? Dia dah dengar tak nak, tak apa. But you kena terbiahkan, you kena jadi khalifah yang terbaik untuk your family. Because as far as I'm concerned, kalau I masih hidup, kalau sampai ke tahap you boleh jadi penyakit yang lebih serius, okay, daripada acute jadi kronik jadi degenerative, ya. Bila dah sampai ke tahap tu, I'm sorry, kopi tak cukup. Linzi 1 kotak sehari mungkin tak boleh bantu. Faham tak? Sebab yang hingus-hingus tadi dah kering, dah melekat. Jadi nak dilongkahkan. So ada orang kata dia makan sikit je boleh keluar. Nasib baik dia lah. Mungkin dia keturunan dia badan dia bersih. Tapi as we say, your body is the only body that you have. You kena jaga. Betul tak? Tak ada choice. So jangan kita buat bisnes ni seolah-olah ia adalah sesuatu yang macam kita jual kasut lah, jual tudung lah, tak beli tak apa, beli dekat orang lain. No, kita kena seriously buat cerita kat orang, you have to take our product. Tak mampu, do the business, makan betul-betul. Okay? Kalau tidak, daripada acute jadi kronik jadi degeneratif. Saya dah ada simptom degeneratif, susah mengantuk, susah berpeluh, tak rasa sakit, tak rasa lapar. All I had that. So saya sebenarnya simptom saya lebih teruk daripada orang calon kena kanser. Tapi apa daya, kena juga makan 1 kotak YK2 ke 1 hari, I still have to take. Betul tak? Yes, ni lagi. Yang penting ujung nyawa kita macam mana, right? Improve and improve. So business ni is a must, mesti buat. Fazil Mami Ali.
Badan tidak mampu bertukar pada asam baru Tangkap tanpa lalui proses penyakit toksik. Healing crisis tu. Okay, dan pengalamannya selalu kurang selesa. So, happy bercerita kat orang bila dapat healing crisis. Maksudnya kotor nak keluar. Izinkan. Bila badan dah bersih, then you akan dapat balik kesihatan. Okay, baik. Matlamat untuk kesihatan sempurna mustahil. Tapi dalam proses baik pulih, tisu baru ganti yang lama. Maka badan akan jadi lebih sihat. Betul tak? Macam kes Siti cerita sakit macam mana yang kaki tak dipotong tu kan. Sampai dah nampak tulang kan. So bila oksigen dah sampai, darah bersih dah sampai, maka sel-sel yang masih hidup tu beranak. Jadi tak payah dipotong kaki. That's how it works. So kita kena faham. Berapa puluh ribu habis? I think not less than 20,000. 20,000. Okay. Setiap individu berbeza. Ada yang bertahun makan junk food. Okey je. Macam perut buat daripada besi. Kan? Tapi ada orang minum 1 tin aja air gas berguling. Okay? So, kalau orang kata kena makan berapa, you have to tell them. Ada orang macam ni, ada orang macam ni. Kau kat mana? Dia pun tak boleh jawab kan? So, you let this thing be the cleansing for you. Right, next. Berterusan abaikan, pasti dapat penyakit. That is the rule of the town. You buat tak bagus, you akan dapat dia punya. You buat yang bagus, you akan dapat ganjaran. Okay? Anak yang sensitif, ibu bapa asyik bergaduh. Dia pula warisi paru-paru lemah dari nenek. So, batuk semua. Lepas tu sembelit pula. Sebab mak ayah bergaduh kan. So, dia sembelit. Lalas. Okay? Stres lagi. Makan ubat. Organ jadi lemah. Toksin dari usus pergi ke paru-paru. Batuk sesama terus balik. Kena asma pula. Alahan makan lah, pollen lah. Next. Bila jadi dewasa apa jadi? Ada yang nasib baik. Eczema hilang. Asma hilang. Tapi sekarang jarang dah. Okay? Ada yang jadi lebih serius. Kena pakai oksigen dulu luar. Jika hilang pun simptom paru-paru, usus makin kotor. Betul tak? Sebab ubat yang dia makan dulu. Okay? Kelenjar dah tepu. Lendir-lendir menjadi kering dan melekat kat paru-paru. Dia akan ganggu fungsi organ-organ, rembesan hormon dan metabolisme menjadi lemah. Penyakit yang lain pula akan timbul satu hari nanti. So kalau you kata, orang kata tak dapat datang meeting, sibuk bekerja, cakap kat dia, simpanlah duit banyak-banyak. Esok-esok bila dah banyak masalah, saya cakap dengan awak kena makan UZ, pollen, fiber, protein, vitamin, makan high dose. Jangan salahkan saya. Okay? Next. Dia akan jadi arthritis, penyakit buah pinggang, kencing manis, kanser, autoimun. Asal daripada yang ringan-ringan tadi tau. Apa yang ringan tadi? Angin. Angin aja. Angin. Okay? So jangan, hari ni kita kena banyak cerita pasal angin. Okay? We have to talk about angin. Sebab orang semua ngaku dia ada angin. So dia akan dengar dia cakap. Kalau dia kata penyakit, dia kata tak ada penyakit. Kalau dia kata angin kan, oh you banyak angin. So kena cakap dia, angin tu lah punca segala penyakit. So, perut kotor. See? That is the message. Baik. Bila budak ni tadi kerja, ada masalah tak? Mesti ada masalah. Kahwin, ada problem isteri. Anak ada problem stres. So rentetan tu akan become worse. Faham tak? So kalau sekarang kita cerita dia tak nak, dia sihat, dia kerja bagus dan sebagainya, tunggulah 5 tahun lagi, tunggulah 10 tahun lagi, dia akan nak produk. Percaya tak? Percaya tak? Yang penting you stay. Yang penting you makan produk. You progress in the business. Dia mesti tak tahan ni. Mesti dia tak makan produk kita. Okay? Jangan stay with coffee saja tau. Remember. Sensitif. Ada yang sensitif makan sehat. Tapi duduk dalam kawasan stres pun masalah penyakit. Kalau orang yang sensitif, tak boleh. Kalau orang yang bercita-cita tinggi, very ambitious, berbakat, hari-hari makanan sihat, mak ayah dijaga makanan dia. Tapi dia duduk kawasan luar bandar, tak ada apa kan, orang semua Islam siapa pun akan efek penyakit dia, kesihatan dia. So kalau kita tengok, kesihatan ni bukan just it's lifestyle, it is a lot of things. Faktor keturunan, faktor macam-macam. So kita kena faham benda ni, address benda ni. Okay, ni yang saya cakap tadi, primary immunodeficiency, lahir dengan penyakit ni. Okay. So mental and physical kena dia seimbang.
kita nak baik, kita mesti guna kaedah yang non-invasive, non-toxic policy. Maksudnya semua organ kita dibersihkan, semua akan jadi lebih sihat. Bukannya penyakit ni ubat, penyakit ni ubat. Ni kan doktor buah pinggang gaduh dengan doktor kecil manis. Doktor kecil manis kata makan ubat ni, doktor buah pinggang dah marah sebab buah pinggang rosak. Biasa dengar kan? Kita katakan doktor ni gaduh siapa ni? Macam mana ni? Baliklah. Balik dah tahu pula kan. Orang syahur tak ada tanya pula kan. So kita tak maulah, kita mesti cerita kat dia orang Alright. Okay. Harring's law of cure. Dah berpuluh tahun kaedah yang saya akan tunjuk ni. Law of healing, daripada dalam mesti keluar. Apa yang dalam keluar tadi? Toksin. From the head down, atas ke bawah. Maksudnya ini mesti positif dulu. Okay, aku akan sihat, aku akan boleh berjalan balik, hidup aku akan berubah, I'll be better, I will ni. Ini kena bagus dulu, sejahtera kan ni. Our body akan ikut. Terus sebab dia kata kalau orang yang kena kanser, doktor kata you will die 6 months from now. Dia balik rumah, dia tengok, 6 bulan ni aku akan mati pada hari ni. Dia tengok betul-betul dia mati hari tu. Betul. Tapi ada yang kata, how dare you cakap bila saya akan mati. I will not die. Dia fight. Dia boleh hidup terus. This is how mental. Okay, control. Okay, and the reverse. Reverse ni apa? Daripada penyakit yang ringan, okay, dia jadi teruk. Nak baik, kena qada balik, kena lalui balik the same ni. Okay, acute. Kalau acute, sakit, sensitif, nangis. Kalau kronik, kita dah potong saraf kan, maka punca tak dirawat. Kalau degeneratif, hilang rasa, tiada lagi aktiviti baik pulih, kesan dari saraf yang mati, kotor toksin disalut dalam tumor atau cyst. Kanser tu badan kita punya cara untuk envelope benda yang kotor ni tadi supaya tak ganggu badan. That is what cancer atau cyst is all about. Okay. Ni dia Harring's law of cure. Dia kata ni umur berapa? 2 tahun. Batuk sesama kat sini. Keputihan resdung bisul kat sini. Lelah paru-paru berair kat sini. Punca kematian kat sini. Umur 4. Kalau kita belajar tengok mata, iris jernih, makin pekat, makin gelap. Dan kalau kita belajar, kalau orang tu kan daripada sini, ni gambar ni, dia punya yang macam daun ni, daripada dia hitam tenggelam ni, bila dah pulih, dia jadi macam daun. Macam ada bentuk daun. Healing. It's healing. Okay. So, dia kata we don't catch disease. Kita bukannya jatuh sakit. Kita mencipta. And we create them by breaking down our natural defenses. Kita mencipta penyakit, makna kita menzalimi badan kita sendiri. Bila kita tak betul cara makan, cara minum, cara fikir, cara hidup. Tapi walaupun kita nampak at any age punca kematian, kanser semua kat sini. Healing dia kata tissue cleansing, toxic elimination. Toxic kena keluar sini. Kalau healing. Kalau suppress, doktor bagi chemo. Kanser kan, doktor bagi steroid kat sini. Kalau kat sini, okay, dia cakap apa? Healing, elimination mana keluar kotor, and restoration of chemical balance, healing crisis in the reversal process. Maksudnya kalau orang tu lelah paru-paru air, dia makan gizi kat sini, macam mana dia membina penyakit kat sini, dia kena patah balik. Dia akan dapat dia punya keputihan ke, resdung ke, bisul ke, tak apa. Dan nanti makin jernih, masih ni makin kuat melalak dia, nangis dia, dan dia marah kita. Sebenarnya dulu melalak, sakit, tapi tak makan ubat, dah hilang dah rasa sakit. So sekarang ni nak bongkar ni, contoh kecil manis. Masa dia busuk kaki dia tu, kita tonyoh lah, dia je. Sebab saraf dia dah offline. Bila dia dah makan produk, masa tu kalau boleh nak tumbuk muka kita, sangat sakit. So kita kena sediakan dia bahawa tahniah, rasa sakit tu nikmat. Maksudnya baru lepas ni ada peluang you punya sel-sel tu beranak, ganti yang busuk tadi, tak jadi potong kaki. Okay, baik. Tak kira semua penyakit tadi tau. So yang saya tunjuk mula tadi, dia kat stage pertama. So soalan sekarang, agak-agak you rasa you nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3? Tak nak nombor 4, minta dijauhkan. Siapa rasa dia nombor 1? Tak berani cakap kan? Nombor 2?
You makan produk, you test betul ke tak. Nombor 3, kebanyakan orang at this stage. Sedar tak sedar. Dan ramai orang kat luar sana also at that stage. Ramai sebenarnya juga dalam stage yang keempat, tapi suppressed by ubat, bongkar all the symptoms. Okay? Kita tak ada harapan lain cakap kat dia. Dan Lindsay memang lulus. Asbab Lindsay ni ada ganoteri acid yang sangat tinggi, beratus jenis, ada polysaccharide yang boleh meningkatkan immune system, maka dia boleh buat kerja apa yang kita kata tadi. Kita bukan cakap sedap je, this is not still stock. Okay, so baik pulih reversal, baik pulih saraf, perkembuhan jadi lancar, bersihkan darah, bina tenaga semula, get back your energy, right? Kena jadi, saya lupa nak minta sesiapa, tapi masa pun tak cukup. Pernah tengok tak saya pernah share dulu yang video helang ni, dia kata bila umur dia 40, dia dah tak mampu dah nak cekau ayam sebab dah keras. Dia punya tu pun dah tak boleh nak ni, bulu dia pun dah tak berapa kuat nak terbang. Kalau dia pilih untuk norok dekat gunung, tepi gunung, dia start cabut dia punya paruh, dia punya ni semua, dan bulu dia semua cabut, tumbuh yang baru, dia boleh hidup sampai umur 70. So anggaplah kita orang Syahur ni ada peluang untuk cabut balik apa yang tak patut, keluarkan kotor-kotor, insya-Allah ya. Do it well, insya-Allah. Okay. Hanya dengan pemakanan yang baik, ubat-ubatan tidak boleh bina semula tisu-tisu. Ubat tak boleh bina semula tisu-tisu. Okay, right, next. Makanan baik. Kalau you makan makanan yang baik, you tak perlu rawatan doktor. Makan makanan salah, tidak ada doktor yang boleh tolong you. You pergi dekat Subang Parade, ada satu kedai, saya dapat di situ. You eat the right kind of food, you don't need any doctor. You eat the wrong kind of food, no doctor can help you. Saya hafal sebab dah banyak kali saya cakap kat orang. So kita kena hafal apa yang kita cakap ni. Biar orang kata macam berhenti cakap jumpa orang yang cakap kan. Because bukan kita ni yang gairah nak menjual, no. But we really nak help people. Jangan pandang remeh perkara yang penting ni. Hanya dengan pemakanan yang baik. Okay, next, sorry. Keutamaan minda yang baik dan positif sebelum ingin badan yang sihat. Tadi saya dah cerita. Okay, dan badan layak dan perlu dapat yang terbaik. Setuju tak? Don't you believe that your body deserve the best? So sayang badan sendiri, sayang keluarga, right? And mula daripada perut, cleansing of the perut. Okay. So tadi saya dah tanya dah, you are in what column? Number 1, number 2, number 3. Okay, let's reverse. Okay, reverse and stay with Chuang Fu. Buat betul-betul. Okay, luckily Mr. Ku datang dengan 111, right? Lucky, we are very lucky. Kami tu tak ada kopi. Okay, so this is the thing. So kembalikanlah fitrah, normalize balik organs you, strengthen balik, insyaAllah. Your body is the best doctor, your liver is the best pharmacy. Okay, kalau ada produk lain yang sangat pahit macam Lindsay, boleh keluarkan kotor-kotor, ada jaminan tak ada side effect, silakan makanlah produk. I believe you boleh dapat dulu. Sangat pahit, boleh bersihkan hati. So, bila orang kata produk ni bagus, tak bagus, tak bagus, bagus, tak bagus, saya tak kata Lindsay bagus. But I believe our badan is the best doktor bagi, the best doktor. Tapi, kena makan produk yang nak umur panjang, insyaAllah. Umur panjang macam mana? Kita nak umur panjang yang baik, buat kerja baik. Bukan umur panjang buat tak baik kan, baik mati cepat kan. Kita minta harap umur panjang dan buat kerja baik. Okay, so in order to do that, get rid of the free radicals, radical bebas. A lot of antioxidant outside. Orang kata ni antioxidant. Tanya dia, keluar tak kotor? Simple lah, tak payah nak pandai cakap sangat pun. Tak payah guna bombastic language pun. Cakap tak? Keluar tak? Berak okey tak? Busuk tak? Kentut macam mana? Kencing macam mana? Apalah kakak Liza ni cerita kentut berak kencing. Kata dekat dia, kau tengok orang budak beranak, kalau orang beranak, baby beranak, selagi tak kencing, tak berak, tak boleh keluar. Betul tak? Orang operate kan, tempat operate, doktor tanya, dah kencing, dah berak. So apa salah yang kita tanyakan kencing, kentut, berak ni tadi? This is the question. So bila orang kata, saya guna Lindsay sapu, boleh tak? Saya kata you have to tell them
panau tu sebab badan you is trying to keluarkan kotor. So there's a reason for it. Okay, so orang kat belakang pun kata time's up. Okay, so I come to the last. Ni again, mind, body dan dia punya soul. So saya harap ya apa yang saya kongsikan ni, okay, sempena bulan Syawal ni, okay, saya harap semua akan mendapat kejayaan yang betul-betul dalam syurga ni. Right? Buat betul-betul. Okay, there's a reason why orang datang dalam hidup you. Sama ada hidup you akan berubah ataupun you akan ubah hidup you. Okay? So I can't do it alone. Diamond yang Sina tak boleh buat sendiri. Double diamond Solha tak cukup. We need more and more of you all to do. Pay it forward. Macam mana orang tolong you, you tolong orang. Boleh? Janji? InsyaAllah. Ya? Okay, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Go, 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 diamond, capai bebas dan kaya. Go, 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 diamond, impian menjadi nyata.